Salam sejahtera saya ucapkan kepada Ms. Karen. Hari ini saya akan membuat pembentangan projek akhir tahun saya yang bertajuk Pengurusan dalam Pemasaran Puak Kumbul di Kuching, Sarawak. Okey, saya akan mulakan dengan bab 1.0 pengenalan. Projek ini akan meliputi tentang pengurusan dalam pemasaran Puak Kumbul di Kuching, Sarawak. Okey, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti pengurusan yang wujud dalam memasarkan Puak Kumbul serta menganalisis kaedah yang digunakan dalam pemasaran Puak Kumbul tersebut. Hal ini kerana terdapat beberapa artikel yang menyatakan bahawa Puak Kumbul ini kurang dititikberatkan keunikannya sehingga disalahartikan corak atau motif pada Puak Kumbul ini amalah unik sehingga Puak Kumbul ini telah pun dikenali, tetapi cara penggunaannya salah sehingga menyinggung perasaan masyarakat Iban terutamanya. Corak ataupun motif itu dianggap suci oleh masyarakat Iban dan ianya adalah harta pusaka yang begitu bernilai. Kurangnya pengurusan dalam memasarkan corak Puak Kumbul ini dapat menyebabkan perkara tersebut berlaku. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti pengurusan yang sesuai untuk memasarkan Puak Kumbul ini, dan masyarakat akan lebih mengetahui keunikannya dengan lebih teliti. Kelebihan projek ini adalah untuk memastikan kedudukan nilai kesenian Puak Kumbul ini sama taraf dengan nilai kesenian barangan tradisional di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, projek ini akan memperlihatkan pengurusan dalam pemasaran Puak Kumbul di Kuching, Sarawak dengan harapan dan sokongan dari masyarakat, terutamanya masyarakat di Sarawak. Seterusnya, latar belakang kajian. Latar belakang kajian tentang Puak Kumbul ini adalah ianya harta warisan masyarakat Iban, dan kain puak ini adalah sejenis tenunan yang dikenali dalam masyarakat Iban. Kain puak ini dianggap sebagai lambang identiti ataupun pengenalan diri masyarakat Iban, tidak kira di antara orang Iban dengan orang Iban ataupun di antara orang Iban dengan petara, iaitu Tuhan mereka atau kuasa-kuasa yang luar biasa yang lain. Kepentingan kain Puak Kumbul dalam masyarakat Iban ini dapat dilihat apabila kaum wanitanya sentiasa berusaha memiliki kemahiran dan kepakaran dalam penenunan kain tersebut. Kemahiran dan kepakaran dalam penenunan kain puak ini dianggap sebagai satu lambang ataupun status sosial yang tertinggi dalam kalangan wanita masyarakat Iban. Seterusnya, kain Puak Kumbul ini ataupun lebih dikenali dengan nama kain puak kebat adalah merupakan kain puak yang paling awal wujud dalam masyarakat Iban pada zaman dahulu. Secara ringkasnya, Puak Kumbul ini adalah sejenis kain tradisional Iban yang ditenun oleh wanita-wanita Iban di rumah panjang dengan menggunakan benang istimewa, iaitu tayak dan campuran berwarna asli dari hutan, dan akhirnya dijadikan sebagai selimut untuk menutupi badan ketika tidur waktu malam hari. Selain daripada itu, Puak Kumbul juga penting untuk ritual-ritual miring yang sering diadakan dalam masyarakat Iban tersebut. Hal ini kerana kain Puak Kumbul dianggap suci, mistik dan memiliki kuasa yang luar biasa untuk menjaga keselamatan penenun-penenun puak, keluarga mereka juga dan seluruh penghuni rumah panjang daripada ancaman semangat ataupun roh yang jahat. Okey, dari segi corak ataupun motif kain Puak Kumbul pula amat berbeza dengan kain puak yang lain. Ia mengandungi corak motif yang agak besar, misalnya imej manusia dan haiwan seperti raja ular, buaya, harimau, singa dan naga. Tambahan pula, kain Puak Kumbul ini merupakan antara kategori kain yang paling mudah dihasilkan kerana hanya memerlukan ikatan benang yang diikat dengan daun lembah untuk membuat motif-motif yang dicelup ke dalam pewarna yang ditentukan. Hal ini berlaku kerana motif-motifnya telah tersedia ada pada kain Puak Kumbul, iaitu motif-motif kain puak berkenaan telah dibentuk terlebih dahulu semasa proses mengikat benang-benang tersebut. Seterusnya, permasalahan kajian. Puak Kumbul kini tidak dihasilkan dengan kaedah tradisional seperti yang dilakukan oleh kaum wanita masyarakat Iban pada zaman dahulu kala. Hal ini menyebabkan seni pembuatan Puak Kumbul tersebut tidak lagi dikekalkan. Hal ini bermaksud pembuatan Puak Kumbul ini masih ada, cuma cara pembuatan yang asli semakin merosot dan hilang di kalangan masyarakat Iban terutamanya. Masalah ini berlaku disebabkan oleh generasi muda pada zaman kini kurang didedahkan dengan kepentingan harta warisan sesebuah masyarakat ataupun kaum. Apabila hal ini berlaku, proses pemasaran Puak Kumbul akan berudum dan kerana ilmu pengetahuan tentang harta warisan masyarakat sendiri tiada dan tidak mahu mengambil tahu tentangnya. Pada pendapat mereka, pembuatan Puak Kumbul secara tradisional ini ataupun secara moden juga tiada bezanya. Pendapat mereka juga menyentuh tentang corak dan motif Puak Kumbul tersebut masih sama dan tiada perbezaan yang ketara. Namun demikian, tanpa mereka mengetahui, penghasilan Puak Kumbul yang hanya dicetak akan merosakkan nilai pada corak ataupun motif Puak Kumbul tersebut. Baru-baru ini, masyarakat Iban terutamanya golongan muda tidak berminat untuk menghasilkan Puak Kumbul, tidak kira dari segi penghasilan tradisional ataupun moden kerana kengkangan agama yang bertentangan dengan budaya. Kebanyakannya adalah budaya agama Kristian. Dan proses pembuatan Puak Kumbul ini juga memerlukan ritual-ritual yang tertentu. Oleh itu,
Sesuai dengan peredaran zaman, golongan muda ini mentafsirkan bahawa buah kumbu ini harus dihasilkan dengan cara yang mudah. Hal ini kita dapat lihat bahawa masyarakat zaman sekarang, meskipun telah didedahkan dengan teknologi canggih, tapi pemikiran mereka tidak didedahkan dengan barangan tradisional yang unik seperti kain buah kumbu ini. Jadi, kiranya akan membuat barangan tradisional tersebut hilang ditelan oleh zaman ke zaman, dan yang menyebabkan usaha-usaha para penenun buah kumbu hanya menjadi sia-sia kerana harta warisan mereka hilang begitu saja. Selain itu, permasalahan dari segi pengurusan dalam pembuatan buah kumbu yang secara tradisional agak kurang, dan pembuat buah kumbu secara tradisional mengalami kesukaran untuk mendapatkan bahan-bahan seperti tumbuhan yang diperlukan untuk menghasilkan warna. Jadi ianya tidak mustahil jika pembuat atau penenun buah kumbu akan mengambil langkah lain dengan memperbarui cara mereka dengan membuat buah kumbu itu lebih kepada moden. Akan tetapi, jika golongan zaman kini tidak mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan yang diperlukan dalam pembuatan buah kumbu itu, ianya akan juga menyebabkan minat pembuat ataupun penenun buah kumbu itu tidak dapat diteruskan. Oleh itu, satu pengurusan amatlah penting dalam pembuatan buah kumbu ini agar dapat memasarkan seni tekstil ini ke arah yang lebih baik. Seterusnya, fokus kajian ataupun purpose of study. Fokus kajian adalah untuk menguji sejauh mana keberkesanan pengurusan pemasaran buah kumbu dilakukan untuk terus relevan pada jangka masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak asing dalam bidang perniagaan. Majoriti perniagaan yang dilaksanakan melalui atas talian untuk menggunakan proses jual beli sesuai dengan pembangunan digital. Hal ini secara tidak langsung membantu setiap peniaga untuk memahami dan mengetahui konsep pemasaran yang selaras dan bersesuaian untuk setiap produk ataupun perkhidmatan yang dipasarkan. Isu penting dalam kajian ini adalah bagaimana pemasaran buah kumbu di Kuching, Sarawak ini dapat dilaksanakan untuk ekonomi yang akan datang dan dapat dikekalkan dalam industri kraftangan di negara kita ini. Seterusnya, objektif kajian. Di sini, pengkaji memperlihatkan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti pengurusan yang wujud dalam memasarkan buah kumbu. Yang kedua, mengkaji kemerosotan dalam mempromosi buah kumbu. Dan yang ketiga, menganalisis kaedah yang digunakan dalam pemasaran buah kumbu. Seterusnya, terdapat beberapa persoalan kajian yang ingin dilaksanakan. Yang pertama, apakah strategi dan kaedah pemasaran yang digunakan ataupun yang dijalankan untuk mengekalkan pembangunan kemajuan kain buah kumbu di Kuching, Sarawak. Yang kedua, apakah kesan pembangunan kemajuan pembuatan kain buah kumbu kepada ekonomi negara dalam bidang kebudayaan dan pelancongan. Seterusnya, mengapakah kain buah kumbu perlu dititikberatkan oleh masyarakat pada zaman kini. Dan yang terakhir, bagaimanakah kain buah kumbu ini mampu memberikan sumbangan kepada pengusaha di Kuching, Sarawak. Bagi skop kajian pula, pengkaji hanya memberi fokus kepada pengurusan pemasaran dalam mengekalkan pembangunan seni tekstil kain buah kumbu di Kuching, Sarawak. Pengurusan dalam pemasaran akan diberi fokus kepada idea-idea baru untuk memastikan buah kumbu ini mampu bersaing dengan seni tekstil yang lain walaupun banyak cabaran dari segi luar negara terutamanya. Selain itu, skop kajian juga akan memfokuskan kepada sumbangan seni tekstil kain buah kumbu ini kepada pengusahanya di Kuching, Sarawak. Pengkaji akan menjelaskan bagaimana pengusaha menggunakan peluang pekerjaan yang ada dalam pembuatan dan penghasilan buah kumbu ini sebagai hasil pendapatan mereka. Faktor-faktor yang berkenaan akan dijelaskan oleh pengkaji yang berkaitan dengan meningkatkan pendapatan para pengusaha. Seterusnya, skop kajian yang seterusnya adalah pengkaji akan mengenal pasti kesan-kesan pemasaran seni tekstil buah kumbu kepada negara kita. Kesan-kesan tersebut akan dikaji dari segi ekonomi, pelancongan serta kebudayaan negara. Pengkaji juga akan mengkaji kesan dalam pemasaran kain buah kumbu yang membawa kepada sektor-sektor serta simbol pelancongan kepada negeri Sarawak, terutamanya di Bandaraya Kuching. Kepentingan kajian. Terdapat beberapa kepentingan yang boleh diperolehi daripada kajian ini. Pada hujung kajian ini, kita dapat menyalurkan ilmu pengetahuan tentang budaya dan warisan kaum ataupun masyarakat Iban kepada golongan masyarakat yang lain tentang pentingnya pembuatan buah kumbu itu tersebut. Dengan adanya kajian tentang bidang penghasilan buah kumbu ini, pengkaji berharap dapat mencari jalan penyelesaian untuk mengekalkan tradisi pembuatan buah kumbu ini secara tradisional. Penekalan pembuatan dengan kaedah tradisional ini harus diteruskan bagi memastikan nilai seni yang ada pada buah kumbu ini dapat dipelihara dan diteruskan oleh generasi yang akan datang. Seterusnya, saya akan membentangkan bab 2, iaitu sorotan kesusastraan. Saya akan mulakan dengan memberi definisi kepada buah kumbu. Dihuni dengan pelbagai kaum dan sub-etnik Sarawak, sebenarnya terkenal dengan kepelbagaian produk kraftangan yang bukan sahaja unik dan menarik, malah halus seni buatannya hingga dikagumi pelancong dari seluruh dunia. Salah satu daripada produk tradisional buatan masyarakat pribumi Sarawak ini adalah kain puak yang dikenali sebagai selimut ataupun disebut kumbu, yang menjadi hasil kerja tangan paling terkenal dalam masyarakat Iban.
Keistimewaan dan kehalusan terdengar kain pua ini memikat hati orang luar menjadikan permintaan agak tinggi, tetapi kemampuan untuk menghasilkannya dalam jumlah yang banyak oleh penenun masih terhad kerana mereka menggunakan alat ataupun kaedah tradisional. Pua kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular dalam kalangan masyarakat di Sarawak, terutamanya masyarakat Iban. Kain pua ataupun lebih dikenali sebagai kain pua kebat adalah merupakan kain pua yang paling awal wujud dalam masyarakat Iban, iaitu pada zaman dulu. Seperti yang telah dijelaskan, kain pua kumbu ini dihasilkan oleh orang Iban untuk kegunaan harian mereka, iaitu sebagai kain selimut. Oleh itu, kain pua dinamakan sebagai kain pua kumbu. Secara ringkasnya, kain pua kumbu ini dihasilkan dengan teknik ataupun kaedah kebat ataupun ngebat, yang membawa maksud kaedah benang dengan lembah dan kemudian mencelupkannya ke dalam warna asli yang telah dipilih serta ditentukan. Jadi kerja-kerja mengikat benang loseng berkenaan bertujuan untuk membuat motif-motif kain pada kain pua kumbu tersebut. Terdapat beberapa kegunaan kain pua kumbu seperti digunakan sebagai selimut dan pakaian serta sarung, baju burung, selampai dan cawat lelaki. Kain pua kumbu juga digunakan sebagai selimut kerana orang Iban pada dulunya hanya menggunakan kain pua kumbu yang kasar terdengarnya, yang berukuran kiranya 2.50 meter panjang dan 1.50 meter lebar. Seterusnya, tenunan kain pua juga dijadikan sebagai simbol status sosial hari ini kerana dalam masyarakat Iban, pemilikan kain pua kumbu boleh menunjukkan status sosial seseorang ataupun sesebuah keluarga. Sebagai contoh, semakin banyak kain pua yang dimiliki, semakin tinggi status sosial individu ataupun keturunan tersebut. Tambahan pula, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Iban membuat amalan baik dengan menawarkan kain pua sebagai selimut kepada tetamu yang singgah bermalam di rumah panjang mereka tersebut. Jadi, kain pua kumbu juga digunakan sebagai alat ritual. Pua kumbu ini merupakan satu jenis kain yang paling penting dan utama bagi menjalankan ritual-ritual tertentu. Bagi mendapatkan kesempurnaan ritual tersebut seperti gawai dan miring ataupun peralatan, ini adalah satu istimewa dan wajib ada digunakan sebagai alatan, iaitu tenunan kain pua. Saya akan menerangkan tentang pengurusan. Pengurusan boleh didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaraskan sumber-sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Terdapat beberapa fungsi pengurusan seperti perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Bagi yang pertama, perancangan. Perancangan ini menentukan objektif yang perlu dicapai dalam jangka masa yang tertentu serta apa yang perlu dilakukan bagi mencapai objektif yang diperlukan. Seterusnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian pula menentukan tugas-tugas yang perlu dilakukan serta siapa yang melaksanakan dan menyelaraskan tugas tersebut. Bagi kepimpinan pula, ianya melibatkan memimpin pekerja, memilih saluran komunikasi yang efektif dan dapat menangani konflik serta mengarah dan membimbing orang lain dengan niat untuk mencapai objektif. Seterusnya, pengawalan. Pengawalan adalah mengukur prestasi dalam semua objektif yang telah ditetapkan. Sebagai seorang pengurus yang peka, kita harus tahu sebab-sebab penyimpangan berlaku dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi pengawalan merupakan satu fungsi yang penting dalam proses pengurusan kerana ia menyediakan kaedah atau cara bagi memastikan bahawa organisasi tersebut bergerak ke arah pencapaian objektifnya. Selain itu, saya akan menerangkan tentang pemasaran. Pemasaran memainkan peranan yang penting dalam menjaga keuntungan sesebuah perniagaan. Pemasaran diakui sebagai nadi kepada sesebuah perniagaan untuk terus berkembang dan berdaya saing. Campuran pemasaran adalah satu set elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan elemen-elemen tersebut, firma boleh melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. Campuran pemasaran ini mengandungi 4 elemen, iaitu produk, harga, saluran agihan dan promosi, atau lebih dikenali sebagai 4P. Yang pertama, produk merupakan apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemilikan dan penggunaannya yang boleh memuaskan kehendak dan keperluan sama ada barangan ataupun perkhidmatan. Seterusnya, harga. Harga adalah sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu produk. Dan saluran agihan pula merupakan satu set organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk untuk kegunaan pengguna akhir atau pengguna perniagaan. Selain itu, promosi. Promosi juga merupakan bentuk-bentuk ataupun kaedah-kaedah komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenai suatu produk yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sebuah syarikat. Kaedah-kaedah promosi ini terdiri daripada pengiklanan, promosi jualan, publicity dan juga jualan persendirian.
Saya akan menerangkan poin 2/5 iaitu berkaitan urusan terhadap pemasaran puak kumbul dari segi kemajuan pembuatan atau penghasilannya. Okey, persepsi masyarakat terhadap seni tekstil puak kumbul ini dari segi kemajuan, cara pembuatan ataupun penghasilannya telah berubah ke arah yang lebih baru melalui inovasi yang dijalankan oleh Perbadanan Kemajuan Kerasanan Malaysia PKKM Sarawak. Okey, PKKM Sarawak ini mengambil inisiatif menukar kaedah tradisional kepada moden yang lebih sistematik dari segi keselesaan, seterusnya membantu meningkatkan hasil pengeluaran. Okey, berdasarkan kajian yang dibuat pada alat baharu, ia dapat menghasilkan kain puak dalam tempoh seminggu mengikut saiz kecil berbanding alat tradisional yang mengambil masa 3 minggu ataupun lebih bagi saiz yang sama. Di sini salah satu penenun seni tekstil kain puak kumbul iaitu Maria Kaya, 56 tahun. Beliau menyatakan bahawa penggunaan alat tenunan moden itu membantu beliau dalam menghasilkan kain puak kumbul, dan ia dapat meningkatkan produktiviti selain daripada mempelbagaikan produk yang dihasilkan, termasuklah kain sarung, baju burung, alas meja dan pelbagai bentuk cenderamata eksklusif. Tambahan pula, penggunaan fleksibel ini menyebabkan alat itu menghasilkan pelbagai seni corak baharu yang lebih kreatif sekaligus dalam menghasilkan seni tekstil puak kumbul kepada berbentuk moden. Seterusnya 2.6 itu berkaitan pengurusan terhadap pemasaran puak kumbul ke peringkat antarabangsa. Pada masa kini, rekaan pakaian ataupun rekaan hiasan dalam rumah banyak menggunakan corak atau motif puak kumbul masyarakat Iban. Tahun demi tahun, corak ataupun motif dari seni tekstil puak kumbul ini semakin digunakan di setiap sudut rekaan. Akan tetapi, masih ramai lagi masyarakat yang tidak endah dengan asal-usul corak ataupun motif puak kumbul tersebut. Bagi persepsi masyarakat, sesetengah masyarakat lain pula yang ingin mengambil langkah untuk membangkitkan harta warisan bumi kenal ini ke pesona dunia, mereka mengambil langkah untuk mempamerkan keunikan corak ataupun motif puak kumbul ini dengan mempelbagaikan rekaan seperti rekaan pakaian. Sebagai contoh, mereka fashion Iban, Mista dan Otain menampilkan penggunaan puak kumbul dalam dunia fashion. Mereka fashion duo ini, kelahiran Bumi Kedalang, telah bergiat selama 8 tahun dan mereka cukup dikenali kerana usaha anak muda ini memperkenalkan penggunaan kain tradisi puak kumbul daripada masyarakat Iban, sekaligus mencipta nama dan menjadi kebanggaan Sarawak. Melalui langkah sedemikian, kita dapat lihat bahawa masyarakat kita sendiri peka dengan warisan zaman dahulu dan bangkitkannya melalui pemodenan zaman kini. Pengurusan dalam menjayakan pemasaran puak kumbul ini melalui rekaan pemakaian dari corak atau motif puak kumbul ini amat dialu-alukan. Hal ini kerana pada zaman kini, masyarakat lebih memandang kepada fashion barat tetapi tidak melihat kepada fashion hasil daripada negara sendiri. Oleh itu, mereka fashion mengambil langkah untuk menyuntik keunikan corak ataupun motif dari puak kumbul dan menggabungkannya dengan sentuhan inspirasi dari negara barat untuk menjadikan rekaan tersebut dipandang oleh masyarakat kita. Melalui memperagakan fashion, ianya dapat menarik pelancong luar ataupun mereka fashion luar untuk membeli dan menggayakan rekaan masyarakat kita sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu metodologi kajian. Okey, pertama iaitu 3.1 kaedah penyelidikan dan pengumpulan data. Okey, kaedah pengumpulan data ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian tentang pengurusan dalam pemasaran puak kumbul di Kuching, Sarawak. Terdapat beberapa sumber data yang digunakan oleh pengkaji, antaranya data primer dan data sekunder. Okey, sumber data primer berasal daripada sumber yang asli. Data primer ini dikumpul untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Sumber data primer ini boleh didapati daripada kajian lapangan, seperti pembual, soal selidik dan pemerhatian. Seterusnya, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan data yang diperolehi pengkaji daripada melalui sorotan kajian lepas. Data sekunder ini juga merupakan data yang telah tersedia dalam pelbagai bentuk. Di dalam kajian ini, pengkaji menggunakan data sekunder seperti laporan formal, jurnal, artikel dan buku untuk memperolehi maklumat-maklumat yang berkaitan. Tujuan pengkaji mengumpul data atau maklumat dari kajian-kajian lepas adalah untuk memberi cetusan idea baru dan mengembangkan lagi idea tersebut dalam membuat kajian pengurusan dalam pemasaran puak kumbul di Kuching, Sarawak. Seterusnya, reka bentuk penyelidikan. Okey, bagi reka bentuk penyelidikan, pengkaji menggunakan penyelidikan kuantitatif, iaitu soal selidik. Soal selidik yang digunakan adalah dengan menggunakan soal selidik jawapan dipilih. Istilah kuantiti membawa maksud beberapa banyak atau bilangannya. Berdasarkan kepada istilah tersebut, penyelidikan kuantitatif dikaitkan dengan data numerika dan ketepatan. Okey, kajian kuantitatif ini adalah sejenis pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang ingin dikaji, bertanyakan soalan mengecilkan skop soalan dan mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan serta menganalisis nombor-nombor menggunakan statistik. Bagi persampalan pula, dalam kajian ini responden akan disoal selidik
iaitu responden di kawasan Kuching, Sarawak. Soal sijil akan diagihkan kepada masyarakat di kawasan Kuching dan persempalan yang digunakan adalah persempalan bertujuan. Hal ini bermaksud persempalan ini memberi tumpuan terhadap masyarakat di kawasan Kuching, Sarawak. Kajian yang dilakukan adalah untuk memberi tumpuan kepada ciri-ciri tertentu dan sesuai dengan fokus penyelidikan yang ingin dilakukan. Okey, bagi teknik pengumpulan data pula, kita mengkaji menggunakan soal selidik yang merupakan soal selidik merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus dan soalan yang terdapat dalam soal selidik ini akan merangkumi objektif dalam kajian. Soal selidik akan diedarkan kepada masyarakat di kawasan Kuching, Sarawak yang dipilih sebagai responden. Sebelum mengedarkan borang soal selidik ini, para pengkaji akan diberi penerangan, para responden akan diberi penerangan yang teliti dan masa secukupnya bagi menjawab borang soal selidik tersebut. Okey, bagi kaedah analisis data, bahagian tersebut akan memperlihatkan kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk memperolehi sumber maklumat. Di sini pengkaji menggunakan kajian soal selidik, iaitu salah satu bentuk kajian yang membentuk kajian popular digunakan dalam kalangan penyelidik kerana soal selidik ini boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan mudah. Okey, melalui soal selidik ini, maklumat berhubung dengan responden boleh disimpan dan dirahsiakan. Ianya juga dapat membolehkan responden menjawab soalan berkenaan dengan selesa tanpa risau ataupun bimbang. Seterusnya, dari segi bahan bacaan, bagi bahan bacaan ini penting untuk memperolehi maklumat di luar jangkauan pengkaji. Pengkaji menggunakan sumber bacaan seperti buku jurnal, artikel yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Hal ini kerana pengkaji memerlukan maklumat tambahan. Jadi bahan bacaan ini adalah satu sumber yang boleh dipercayai dan pengkaji menggunakannya untuk memperolehi idea untuk membuat kajian. Seterusnya, peralatan lain iaitu seperti telefon dan penyambungan internet untuk mencari bahan yang berkaitan dengan kajian di atas talian. Contoh-contohnya seperti jurnal, artikel-artikel dan juga buku. Selain itu, kelengkapan peralatan seperti komputer riba untuk menyimpan maklumat yang telah dicari, serta merekod data-data yang berkaitan dengan penyelidikan dan juga untuk menaip segala tugasan-tugasan yang ada. Semua peralatan ini adalah penting untuk menjayakan kajian pengurusan dalam pemasaran puak kumbu ini. Seterusnya, limitasi dan cabaran kajian. Okey, semasa kajian yang dijalankan, terdapat beberapa faktor-faktor yang telah mengganggu proses penghasilan kajian tersebut. Antaranya ialah kekurangan bahan rujukan. Hal ini kerana negara pada masa kini yang agak pilu dengan kehadiran wabak penyakit COVID-19 yang telah menyebabkan pengkaji hanya mampu bergantung keseluruhan terhadap bahan rujukan atas talian sahaja. Seterusnya, faktor seperti gangguan internet juga menjadi cabaran bagi pengkaji dalam mendapatkan rangkaian sepenuhnya untuk mencari maklumat-maklumat di atas talian. Apabila rangkaian internet mengalami masalah teknikal, pengkaji akan dibanjiri keresahan kerana perkara tersebut adalah satu-satunya bahan rujukan yang ada. Jadi kesukaran untuk menyiapkan dan menjalankan kajian ini terbatas kerana pengkaji tidak dapat memberi fokus penuhnya terhadap kajian disebabkan mempunyai perkara ataupun projek lain yang belum dilaksanakan. Jadi hasil daripada batasan tersebut, pengkaji mencari alternatif lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Di sini pengkaji telah membuat perancangan seperti jadual, pembahagian tugas, mengikut tarikh penghantaran bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dalam menjalankan tugasan-tugasan yang lain. Di samping itu juga, pengkaji memilih untuk mencari liputan rangkaian internet yang lebih tinggi, kelajuannya untuk menyenangkan pengkaji mencari maklumat-maklumat penting berdasarkan kajian. Okey, seterusnya adalah bab 4 iaitu analisa data dan dapatan kajian. Dalam proses penganalisa data dan dapatan kajian, pengkaji telah menetapkan bahawa kaedah yang digunakan adalah kaedah kualitatif. Sebanyak 200 borang soal selidik yang akan diedarkan secara atas talian iaitu menggunakan Google Form dan mengandungi beberapa soalan berpandukan dengan objektif kajian. Borang soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Untuk analisis data, bahagian A demografi responden, purata jantina yang diperolehi adalah lelaki mempunyai 76 orang dan perempuan adalah 124 orang dan ini menandakan bahawa peratusan lelaki adalah 38% dan peratusan bagi golongan perempuan adalah 62%. Selain itu, bagi peratusan responden yang mengikut umur, terdapat lihat bahawa responden berjumlah 200 orang dan sebanyak 117 orang yang berumur daripada 18 hingga 29 tahun dan ia mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 59% daripada peratusan keseluruhan. Seterusnya diikuti dengan responden yang berumur 30 tahun sehingga 40 tahun yang mencapai peratusan sebanyak 23% bersamaan dengan 46 orang responden. Selain itu, responden yang berumur 41 hingga 50 mencatat sebanyak 37 orang yang mencapai peratusan sebanyak 19%.
Kemudian bagi peratusan responden dari aspek pekerjaan mengandungi beberapa pilihan iaitu kerajaan, swasta, pesara, pelajar, bekerja sendiri dan tidak bekerja. Sebanyak 73 orang responden daripada golongan pelajar dan merupakan yang tertinggi peratusannya mencatat sebanyak 37% daripada peratusan keseluruhan. Seterusnya responden yang bekerja secara kerajaan juga mencapai peratusan 20% iaitu sebanyak 19 orang responden. Bagi yang bekerja swasta pula dengan peratusan 29% mencatat sebanyak 57 orang. Dan bagi pekerjaan yang bekerja sendiri, hanya 8 orang responden bersamaan dengan 4%. Dan bagi yang tidak bekerja pula mencapai 10% bersamaan dengan 19 orang responden. Okey, bagi peratusan responden untuk aspek bangsa pula, bangsa Bumi Putra Sarawak mempunyai peratusan tertinggi iaitu sebanyak 83% bersamaan dengan 165 orang responden yang diikuti dengan bangsa Melayu iaitu sebanyak 11% bersamaan dengan 22 orang responden. Seterusnya bagi bangsa Cina pula, hanya 8 orang responden saja bersamaan dengan 4%. Dan yang seterusnya adalah bangsa Bumi Putra Sabah mempunyai peratusan 3% bersamaan dengan 5 orang sahaja. Hal ini menunjukkan responden lebih kepada berbangsa Bumi Putra Sarawak kerana kebanyakan penduduk di negeri Sarawak ini majoritinya Bumi Putra Sarawak. Okey, bagi jumlah untuk tahap pendidikan, jumlah responden pula, tahap pendidikan SPM mendapat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 44% bersamaan dengan 89 orang responden, manakala bagi tahap pendidikan ijazah sarjana muda mencapai peratusan 28% bersamaan dengan 56 orang responden. Seterusnya bagi tahap pendidikan STPM mencapai sebanyak 15% bersamaan dengan 30 orang responden. Bagi tahap pendidikan diploma pula ataupun matrikulasi mencapai sebanyak 11% bersamaan dengan 22 orang responden, dan bagi tahap pendidikan ijazah sarjana master pula hanya 2% bersamaan dengan 3 orang responden sahaja. Seterusnya untuk bahagian B iaitu objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti perubahan di dalam pembuatan tenunan puak kumbu pada masa sekarang. Penata penggunaan puak kumbu, penggunaan bahan-bahan yang moden dalam penemuan puak kumbu adalah benar ataupun di sebaliknya. Merujuk kepada dapatan kajian tersebut menunjukkan bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 35%, bagi yang tidak setuju hanya 11%, dan manakala yang tidak pasti sebanyak 19.5%. Seterusnya bagi yang setuju pula mencapai sebanyak 35%, dan bagi yang sangat setuju mencapai peratusan 31%. Seterusnya bagi soalan mengenai ramai masyarakat peka dengan warisan dan budaya sesebuah kaum, yang merujuk kepada dapatan kajian menunjukkan bahawa peratusan sangat tidak setuju adalah hanya 3% saja, dan bagi yang tidak setuju pula mencapai 5% saja, manakala peratusan tidak pasti adalah 25.5%, dan seterusnya bagi peratusan setuju mencapai peratusan tertinggi iaitu 38.5%, dan peratus bagi sangat setuju mencapai 28% saja. Okey, seterusnya bagi jumlah kegelapan elemen corak puak kumbu kaum Iban disamakan dengan corak kaum lain menunjukkan bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 22.5%, dan bagi yang tidak setuju pula mencapai peratusan tertinggi iaitu 32%, dan bagi yang tidak pasti pula mencapai 22%. Bagi peratusan setuju mencapai 13%, dan bagi yang sangat setuju pula mencapai 10.5% sahaja. Okey, bagi jumlah kekerapan pengurusan masa bagi para penenun puak kumbu adalah terhad. Merujuk kepada dapatan kajian menunjukkan bahawa peratus bagi sangat tidak setuju adalah 3%, manakala peratus bagi tidak setuju pula hanya mencapai 65%. Bagi peratus tidak pasti pula mencapai 19.5%, dan bagi peratusan setuju mencapai tertinggi iaitu 42%, dan sangat tidak setuju pula mencapai 29% sahaja. Seterusnya bagi jumlah kekerapan mengikut alatan yang digunakan untuk para penenun puak kumbu sukar didapati pada masa kini menunjukkan kajian bahawa peratus bagi sangat tidak setuju hanya 25% saja, manakala peratus bagi tidak setuju pula mencapai 5%, dan tidak pasti mencapai 12.5%. Bagi peratus yang setuju pula mencapai peratusan tertinggi iaitu 44.5%, manakala bagi peratus yang sangat setuju mencapai 35.5% sahaja. Kemudian bagi jumlah pengaplikasian elemen moden terhadap corak puak kumbu berpotensi untuk menarik minat terutamanya golongan remaja mencapai peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 1.5 sahaja, manakala peratusan bagi tidak setuju mencapai 4% sahaja. Kemudian bagi peratusan tidak setuju hanya 85% saja, dan yang setuju mencapai 39%, dan bagi yang peratusan tertinggi iaitu sangat setuju mencapai 47%. Seterusnya untuk bahagian C iaitu mengkaji kemerosotan dalam mempromosikan puak kumbu. Soalan yang ada di dalam borang selisih iaitu jumlah masyarakat lebih gemar kepada fashion luar. Menunjukkan bahawa dalam dapatan kajian bagi sangat tidak setuju adalah peratusan 7% sahaja, manakala bagi yang tidak setuju pula mencapai sebanyak 55%, dan tidak pasti pula mencapai 13%. Bagi peratusan setuju pula mencapai yang paling tinggi iaitu 39.5%, dan peratus sangat setuju pula mencapai 35% sahaja.
Kemudian bagi soalan seterusnya itu pemakaian pakaian moden merupakan sebab masyarakat semakin lupa akan warisan tradisional. Di sini kita dapat lihat bahawa peratus bagi sangat tidak setuju adalah 5% saja, manakala yang tidak setuju mencapai 7.5% saja. Bagi yang tidak pasti pula mencatat sebanyak 7.5% saja, dan bagi peratus setuju pula mencapai 39.5%, dan yang tertinggi adalah sangat setuju iaitu mencapai 40.5%. Seterusnya bagi masyarakat menganggap wad kumbu hanya digunakan secara tradisional, sehingga dapat lihat bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 45%, dan bagi peratusan tidak setuju hanya mencapai 9.5%, dan bagi yang peratusan tidak pasti mencapai 10% saja. Bagi peratusan untuk setuju dan sangat setuju mencapai peratusan yang sama iaitu 38%. Kemudian bagi masyarakat kurang didedahkan dengan kepentingan wad kumbu pada zaman kini iaitu menunjukkan bahawa peratus bagi sangat tidak setuju adalah 2.5%, manakala peratus bagi tidak setuju hanya mencapai 4% saja. Bagi peratus tidak pasti pula mencapai 7%, dan peratusan bagi setuju mencapai 39%, dan peratusan untuk sangat setuju pula adalah yang tertinggi iaitu 47%. Okey, bagi soalan seterusnya iaitu kemasukan fashion moden daripada luar negara adalah punca masyarakat melupakan warisan budaya. Di sini kita dapat lihat bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju menunjukkan 5.5% saja, manakala peratusan tidak setuju mencapai 6% saja. Bagi peratusan tidak pasti pula mencapai 13%, dan peratusan bagi setuju pula mencapai yang paling tinggi iaitu 38%, disertai dengan peratusan sangat setuju iaitu 37% sahaja. Dan itu juga soalan seterusnya itu kurangnya ilmu pengetahuan para penduduk untuk mempromosikan puak kumpul di platform media sosial. Di sini kita dapat lihat bahawa untuk sangat tidak setuju adalah 1.5%, manakala bagi peratusan tidak setuju mencapai 35%, dan bagi yang tidak pasti pula mencapai 9% saja. Bagi peratus setuju pula mencapai peratusan tertinggi iaitu 46.5%, dan peratus bagi sangat setuju pula mencapai 39.5% saja. Kemudian bagi pemilihan rekaan motif corak puak kumpul mempengaruhi keputusan anda dalam pemilihan dan pembelian sesuatu produk. Di sini terdapat lihat bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju hanya 1% saja, dan bagi peratusan tidak setuju pula mencapai 6% saja. Seterusnya bagi tidak setuju, tidak pasti hanya mencapai 15% saja, dan bagi peratusan setuju mencapai peratusan tertinggi yang sama dengan peratusan sangat setuju iaitu 39% saja. Seterusnya bahagian terakhir iaitu bahagian D. Objektifnya adalah menganalisis kaedah yang digunakan dalam pemasaran puak kumpul. Soalan yang pertama yang ada di borang soal sedih iaitu penggunaan media sosial sebagai platform untuk memasarkan produk puak kumpul. Di sini kita dapat lihat peratusan menunjukkan bahawa sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah 0%, dan tidak pasti pula mencapai 4%, manakala setuju pula mencapai 21.5%, dan peratus sangat setuju mencapai peratusan tertinggi iaitu 74.5%. Kemudian bagi penggunaan motif flora puak kumpul digunakan dan mendapat sambutan yang baik di seluruh negara, menunjukkan bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 0%, dan peratus tidak setuju hanya 1.5%. Bagi peratus tidak pasti pula mencapai 7.5%. Bagi peratus untuk setuju mencapai 34.7%, dan bagi peratus yang tertinggi iaitu sangat setuju mencapai 56.3%. Kemudian soalan mempamerkan produk puak kumpul seperti pakaian yang bercorak puak kumpul menunjukkan peratusan bagi sangat tidak setuju dan tidak setuju mencapai 0%, bagi tidak pasti pula mencapai 3% sahaja, dan bagi peratus untuk setuju mencapai 32.5%. Dan seterusnya bagi peratusan yang tertinggi adalah sangat setuju mencapai 64.5%. Seterusnya bagi soalan yang seterusnya adalah menggunakan produk puak kumpul seperti pakaian tradisional ataupun aksesori tradisional dalam majlis tertentu. Sini dapat lihat peratusan bahawa sangat tidak setuju adalah 0%, dan tidak setuju hanya 0.5%. Bagi yang tidak pasti mencapai 6% saja. Untuk yang peratus setuju mencapai 29%, dan sangat setuju mencapai peratusan tertinggi iaitu 64% saja. Seterusnya soalan bagi produk puak kumpul seperti pakaian tradisional ataupun aksesori tradisional dalam majlis tertentu. Di sini kita dapat lihat bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju adalah 0%, dan tidak setuju hanyalah 0.5%. Bagi peratus tidak pasti pula mencapai 6%, dan bagi peratus setuju mencapai 29.5%, dan sangat setuju pula mencapai peratusan tertinggi iaitu 64% sahaja. Kemudian bagi mengkomersialkan produk yang mempunyai elemen puak kumpul seperti hiasan dalam rumah dan pakaian, di sini kita lihat bahawa peratusan bagi sangat tidak setuju dan tidak setuju hanya 0%, dan bagi peratusan tidak pasti mencapai 45%. Bagi peratusan setuju pula mencapai hanya 26.5% saja, dan bagi peratus sangat setuju mencapai peratusan tertinggi iaitu 66%. Untuk mempelajari penggunaan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk puak kumpul pula mencapai sebanyak sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah 0%, bagi peratusan tidak pasti pula mencapai 4% saja, dan bagi peratus untuk setuju mencapai 23% saja, dan bagi peratusan yang tertinggi adalah sangat setuju iaitu 73%.
Dan bagi soalan ni yang membuat pameran ataupun promosi secara atas talian ke seluruh negara, di sini kita dapat lihat bahawa peratusan menunjuk bahawa sangat tidak setuju dan tidak setuju mencapai 0%, bagi peratus tidak pasti pula mencapai 35%, dan bagi peratus setuju pula mencapai sebanyak 26%, dan bagi peratusan yang tertinggi adalah sangat tidak setuju, iaitu mencapai 70.5% sahaja. Di sini saya akan menerangkan untuk bahagian bab 5, iaitu perbincangan, kesimpulan dan cadangan. Untuk pengenalan bab 5 ini, dalam bab ini adalah membincangkan rumusan kajian berdasarkan pada bab-bab ini, termasuklah hasil daripada kajian serta hasil data analisis yang telah dibincangkan secara berperingkat ataupun terperinci yang dipandukan dengan objektif kajian dan persoalan kajian. Selain itu, perbincangan tentang kesan pembangunan kemajuan pembuatan kain buat kumbul ini kepada ekonomi negara dalam bidang kebudayaan dan pelancongan turut juga dibincangkan. Melalui perbincangan ini dapat dirumuskan ataupun disimpulkan tentang kajian ini, dan pengkaji juga akan menyatakan bahawa beberapa cadangan untuk penyelesaian yang akan datang. Bagi rumusan kajian pula, kajian ini dijalankan bagi mengkaji kesan pembangunan kemajuan pembuatan kain buat kumbul kepada ekonomi negara dalam bidang kebudayaan dan pelancongan. Kajian ini juga dijalankan di Kuching, Sarawak, dan kajian deskriptif ini digunakan pengkaji dengan pendekatan kaedah kualitatif, serta instrumen yang digunakan adalah borang soal sidik, dan sampel kajian ini adalah seramai 200 orang responden yang terdiri daripada penduduk di sekitar daerah Kuching, Sarawak. Okey, bagi perbincangan, yang pertama adalah perubahan di dalam pembuatan tenunan pot kumbul pada masa sekarang. Berdasarkan data yang telah dikumpul oleh pengkaji menunjukkan bahawa responden sangat bersetuju bahawa perubahan dalam penghasilan tenunan pot kumbul ini dapat menjana pendapatan bagi para penenun. Selain itu, kesemua responden sangat setuju juga bahawa produk kraftangan ini, pot kumbul ini merupakan sumber pendapatan atau lubuk rezeki bagi para penenun. Ini dijelaskan disokong lagi menurut Menteri Muda Pembangunan Tanah dan Menteri Muda Pelancongan Negeri Sarawak, Dato' Gramo Juna, pernah menyatakan bahawa kelebihan pot kumbul ini bukan sahaja mampu menjana ekonomi negara dan juga masyarakat, malah ianya boleh dijadikan produk untuk menggamit kehadiran para pelancong jika dipasarkan dengan betul dan jayanya. Tambahan juga, kita dapat tahu bahawa generasi muda kini sekarang kurang berminat untuk meneruskan tradisi yang telah diwarisi sejak zaman nenek moyang kita, dan dengan adanya anjuran seperti pameran ataupun seperti pameran kraftangan, tenunan pot kumbul ini dapat membangkitkan minat generasi kini. Kemudian bagi strategi ataupun kaedah pemasaran kemajuan kain pot kumbul pula, sini kita dapat lihat bahawa ada seorang penenun menghasilkan kraftangan lain seperti tikar Bamban juga, bukan hanya sekadar menghasilkan tenunan pot kumbul, dan beliau juga seorang pengusaha kraftangan dan dapat latihan daripada bimbingan di bawah projek Jabatan Pertanian. Kebanyakan kraftangan termasuklah tenunan kain pot kumbul yang dihasilkannya dijual kepada pemborong dari Miri selain daripada kawasan Kuala Lumpur. Dan di sini kita dapat lihat bahawa tidak hanya dalam Malaysia juga, tetapi juga pernah mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Kita dapat lihat bahawa pemasaran bagi kraftangan tenunan pot kumbul ini masih lagi bergiat aktif ataupun bergiat maju dalam arus perniagaan. Kita dapat lihat bahawa sebahagian daripada pemakaian baju ataupun pemakaian baju tradisional kaum Iban ianya amat berharga dan mempunyai nilai yang amat tinggi. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pemakaian baju tradisional sebagai barang lama, dan ini jelas menyatakan bahawa ada lagi masyarakat yang tidak mengenal warisan budaya kaum-kaum lain di negara ini. Jadi penenun ataupun pengusaha kraftangan, kita dapat lihat bahawa ini dapat membuka rezeki mereka dan sekaligus membuka mata masyarakat yang masih tidak tahu tentang keunikan pakaian tradisional tersebut. Seterusnya, bagi sumbangan penghasilan kain pot kumbul terhadap pengusaha. Sumbangan penghasilan kain pot kumbul ini terhadap para pengusaha amatlah besar. Melalui pembuatan dan penghasilan kraftangan sedemikian banyak membantu mereka dari segi ekonomi. Meskipun kraftangan yang dihasilkan, terutamanya tenunan pot kumbul, memerlukan masa yang agak lama untuk dihasilkan, tetapi permintaan dari pembeli juga agak tinggi. Ini kita dapat lihat bagi suntikan moden, para pereka fashion yang menghasilkan rekaan menggunakan motif-motif daripada pot kumbul juga menghasilkan hasil yang lumayan. Hal ini kerana ramai pereka fashion terutamanya dari negeri Sarawak sendiri menjadikan motif-motif pot kumbul untuk dijadikan fashion antarabangsa. Keunikan busana gabungan motif tersebut mampu menggamit perhatian peminat fashion termasuklah di peringkat global. Akan tetapi, bagi peratusan tertinggi untuk masyarakat lebih minat fashion luar negara adalah sangat setuju, dan ini jelas ternyata bahawa kesukaran untuk mempamerkan rekaan ataupun tenunan itu sendiri menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan fashion luar negara. Seterusnya, bagi cadangan kepada pihak pengurusan ataupun pihak bertanggungjawab. Di sini kita dapat lihat antara cadangan yang diberikan daripada pihak yang bertanggungjawab menjalankan inisiatif kepada
para penenun ataupun para pengusaha seperti pembangunan craft design ataupun craft tangan Malaysia untuk menguruskan penghasil dan usahawan yang menghasil dan menjual produk craft tangan terutamanya tenunan Puak Kumbu yang hampir tidak dikenali ramai. Namun begitu, pihak kerajaan perlulah menyediakan banyak lagi inisiatif kepada masyarakat bagi minat mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini terutamanya golongan remaja. Seterusnya juga, pihak kerajaan perlulah mengadakan program ataupun bengkel yang berkaitan dengan produk craft tangan terutamanya bagi Puak Kumbu seperti kelas cara menenun puak, bengkel pemasaran dan sebagainya. Seterusnya, cadangan bagi pengkaji yang akan datang Seterusnya, bagi cadangan kepada pengkaji yang akan datang, bagi menjadikan kelebihan sekiranya dapat mengupas lebih banyak berkenaan dengan kesan pemasaran tenunan Puak Kumbu terhadap sosioekonomi masyarakat. Di samping itu, dengan adanya kajian ini dapat memberikan kebaikan dan sedikit info penting kepada pengkaji yang akan datang. Tambahan pula, ianya bermanfaat kepada yang tidak mengetahui manfaat yang ada pada craft tangan yang berasaskan tenunan Puak Kumbu ini. Oleh itu, pengkaji yang akan datang haruslah menggunakan kaedah yang betul terutamanya dari segi aspek penulisan yang baik berkenaan dengan fakta yang telah diberikan. Selain itu, pengkaji yang akan datang akan berminat untuk mengkaji cara pemprosesan atau penghasilan produk craft tangan tenunan Puak Kumbu ini serta mengkaji cabaran yang dihadapi oleh penguasa craft tangan tenunan Puak Kumbu dalam memasarkan produk tersebut. Justru itu diharapkan penulisan ini akan membantu sedikit sebanyak panduan kepada pengkaji yang akan datang serta meliputi pelbagai aspek seperti warisan, tradisi, sejarah, pengurusan dan juga pemasaran. Secara rumusannya, kajian ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada pengkaji itu sendiri. Tenunan kain Puak Kumbu merupakan seni warisan yang harus dijaga dan dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat, tidak mengira faktor umur. Hal ini kerana memang jelas bahawa produk craft tangan Puak Kumbu ini memberi kesan yang banyak terhadap sosioekonomi masyarakat dan ianya menjana pendapatan para pengusaha. Perubahan di dalam pembuatan Puak Kumbu ini pada masa kini amatlah memberi kesan yang baik kepada pengusaha-pengusaha tenunan craft tangan tersebut. Pelbagai kaedah atau cara bagi mempromosikan tenunan Puak Kumbu ini di peringkat dalam dan juga luar negara menjadikan craft tangan tenunan ini dikenali ramai dan permintaan atas produk tersebut meningkat. Tuntasnya, setiap lapisan masyarakat haruslah peka dan jangan memandang remeh tentang penghasilan craft tangan tenunan Puak Kumbu ini. Hal ini kerana pelbagai cara masyarakat itu sendiri berperanan penting dalam mengubah sebuah masyarakat yang lebih baik, terutamanya generasi muda di Kuching Sarawak.